Kalau awak jejak kaki di Malaysia dan telefon bimbit hilang, jangan harap dapat balik. Itulah ayat yang diulang-ulang oleh Henry, seorang pesara Perancis, selama 8 tahun penuh. Kawan-kawannya di Seoul sering menegaskan bahawa senyuman rakyat Malaysia hanyalah satu perangkap dan Kuala Lumpur penuh dengan penipuan. Camille, istrinya, pernah mempercayainya hingga tidak berani walau sekadar singgah. Tetapi pada suatu malam, takdir memaksa mereka berdua untuk transit di Kuala Lumpur, hanya untuk 1 malam. Mereka berniat untuk bertahan sehingga selesai dan terus melarikan diri pulang ke Eropah. Namun, beberapa minit selepas turun dari pesawat, suasana sunyi yang teratur, kesopanan yang tidak riuh, dan sistem yang seolah-olah memeluk para penumpang perlahan-lahan membuat kepercayaan lama mereka mula retak. Dan apabila telefon bimbit Henry benar-benar hilang, dia menyangka semuanya sudah berakhir. Sehinggalah dia mendengar satu ayat yang akan membuat lelaki yang tidak pernah menangis itu menggeletar seluruh badan dan sedar bahawa kadang-kadang kebenaran hanya meminta kita berani melihat dengan mata kita sendiri. Selepas ayat yang pernah diucapkan Henry seperti satu sumpahan itu, suasana di bilik tidur hotel mereka di Paris menjadi sunyi sepi, seolah-olah seseorang telah menekan butang jeda, membuatkan seisi rumah berhenti bernafas. Camille memandang suaminya sejenak, bukan untuk berdebat, tetapi untuk cuba memahami mengapa lelaki yang telah hidup bersamanya sepanjang hayat masih membiarkan cerita orang lain menentukan dunianya. Henry ialah seorang lelaki Perancis klasik, cintakan keteraturan, menghargai logik, dan percaya pada apa yang boleh dibuktikan. Dia bukan seorang yang kejam, cuma dia tidak mahu hidupnya dikawal oleh emosi. Baru bersara dari bidang keuangan, tangannya masih terbiasa memeriksa masa, laluan, dan dokumen, seolah-olah hidup akan lebih selamat jika semuanya berada dalam kotak yang boleh dikawal. Pesonanya terletak pada ketenangannya, kestabilannya, dan rasa tanggung jawab yang tidak pernah lekang dari bahunya. Camille pula adalah kutub yang bertentangan. Dia melihat dunia dengan hati, bukan dengan persamaan. Dia telah bekerja sebagai guru seni sepanjang hayatnya dan percaya bahawa manusia bukan sekadar betul atau salah, tetapi mempunyai perasaan yang perlu didengari. Selepas anak-anak mereka dewasa dan berpindah keluar, apa yang ditakuti Camille bukanlah usia tua, tetapi kesunyian rumah tanpa ada sesiapa yang memanggil namanya pada waktu pagi. Maka, dia mencari tempat untuk meletakkan hatinya, dan secara tidak sengaja, hatinya terpaut pada Korea Selatan. Semuanya bermula dengan sebuah siri drama yang ditonton oleh anak perempuannya di ruang tamu. Malam itu hujan turun, menjadikan Paris kelabu dan suram. Camille lalu di hadapan televisyen dan berhenti. Dia melihat seorang watak wanita berdiri di tengah-tengah angin sejuk, mengucapkan ayat yang ringkas, tetapi matanya seolah-olah memohon peluang kedua dalam hidup. Camille tidak jatuh cinta serta-merta dengan Korea. Dia jatuh cinta dengan perasaan bahwa manusia masih boleh mempunyai semangat. Dari situ dunianya mula berkembang. Dia membuat senarai main lagu K-pop untuk didengar semasa memasak. Dia mendaftar untuk kelas membuat kimchi yang serius sehingga rumahnya berbau cili kering. Dia menjemput rakan-rakannya untuk makan malam masakan Korea dan ketawa riang seperti wanita berusia 30-an. Dia bukan mengikut tren. Dia sedang memulihkan dirinya dari kekosongan usia persaraan. Dan Korea adalah ruang yang membuatnya merasa dunia masih terjaga. Pada mulanya, Henry melihat semua itu sebagai hobi semata-mata. Dia berkata dengan nada sedikit sinis, Eropah pun ada seni, wine, dan sejarah. Kenapa perlu terbang separuh dunia? Tetapi dia tidak pernah melarang istrinya sepenuhnya, kerana dia melihat sesuatu yang lebih penting daripada logik. Dia melihat wajah Camille kembali berseri. Dia melihat Camille mempunyai cerita untuk dikongsi, mempunyai keterujaan seperti orang yang baru jatuh cinta. Padahal, sebenarnya, Camille hanya lebih mencintai hidupnya sendiri. Maka akhirnya Henry bersetuju untuk mengembara demi Camille, bukan demi mana-mana negara. Dia pergi ke Seoul buat kali pertama dengan sikap berhati-hati, seperti orang yang membawa peta tebal, takut sesat, takut ditipu, takut akan kesibukan kota besar. Dan ya, dia memang penat. Bunyi orang ramai, kereta yang bergerak seperti air deras, papan tanda yang tidak dapat dibaca, semuanya membuat otaknya tiada ruang untuk berehat. Tetapi dalam kepenatan itu, dia melihat Camille ketawa di tengah-tengah pasar. Dia melihat Camille tawar-menawar harga dengan bahasa Inggris yang tunggang langgang dan gembira, seolah-olah memenangi satu pertempuran kecil. Dia melihat Camille mengambil gambar lampu neon pada waktu malam seolah-olah sedang mengutip bintang untuk dimasukkan ke dalam beg.
Cinta Henry bukanlah kata-kata manis, tetapi tindakannya berdiri di sisi Camille dalam perkara yang tidak dikuasainya, supaya orang yang dicintainya dapat terus mahir. Oleh itu, dia membenarkan lawatan ke Korea menjadi tradisi tahunan. Anehnya, seiring berjalannya waktu, dia mula terbiasa dengan rentak bandar itu, mula mengingati restoran kegemaran Camille, dan mula menyapa pemilik rumah tumpangan yang pernah mereka diami dengan senyuman yang jarang dilihat orang lain. Tetapi semakin erat hubungan mereka dengan Seoul, semakin padat pula lingkaran perbualan mereka. Rakan-rakan baru di pasar, pemilik rumah tumpangan, orang di kafe semuanya bercakap tentang negara jiran, Malaysia, dengan nada yang lebih mirip amaran daripada cadangan. Camille seorang pendengar yang baik. Dia menerima cerita-cerita itu dalam diam, manakala Henry pula menyimpannya di dalam laci keraguan yang sedia ada. Perlahan-lahan, ia menjadi satu image yang tersemat tanpa disedari, seolah-olah seseorang telah melukis peta di kepala mereka tanpa bertanya sama ada mereka mahukannya. Camille tidak mahu mudah percaya, tetapi dia takut melakukan kesilapan pada usia di mana dia tidak mahu lagi membuang masa dengan perkara buruk. Henry pula lebih takut. Dia takut jika dunia berada di luar kawalannya, dia tidak akan dapat melindungi orang yang dicintainya. Dan bagi lelaki sepertinya, meluahkan ketakutan secara terus terang adalah terlalu memalukan, jadi ia diubah menjadi ayat yang keras. Tak payah pergi sana. Tetapi pada suatu malam sebelum perjalanan mereka yang seterusnya, Camille sedang melipat pakaian di hujung katil. Dia mengangkat muka memandang suaminya dan berkata perlahan, seolah-olah bercakap kepada diri sendiri. Masa kita tak banyak lagi, Henry. Saya tak nak mati dalam keadaan masih hidup mengikut cerita orang lain. Ayat itu tidak kuat, tetapi ia menusuk tepat ke hati. Henry tidak menjawab serta-merta. Dia memandang tangannya, tangan yang pernah mengawal angka sepanjang hidupnya, dan menyadari ada sesuatu di dunia ini yang tidak boleh dikawal. Kebenaran sesebuah tempat jika dia sendiri tidak pergi melihatnya. Camille tidak mahu membuktikan siapa yang salah. Dia mahu membuktikan bahawa hatinya masih boleh memilih. Dan Henry sendiri mula merasa bahawa mungkin menjadi lelaki yang paling kuat bukanlah dengan menutup semua pintu demi keselamatan, tetapi dengan berani membuka satu pintu dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilihatnya dengan mata sendiri. Malam itu, mereka berdua diam untuk masa yang lama. Diam yang bukan menjauhkan, tetapi perlahan-lahan mendekatkan mereka, seperti dua insan yang telah hidup bersama sepanjang hayat baru. Menyadari bahawa perjalanan seterusnya mungkin bukan sekadar menukar negara, tetapi mungkin menukar cara mereka memandang manusia selamanya. Keesokan paginya di Paris, Henry masih tidak dapat melupakan kata-kata Camille. Saya tak nak mati dalam keadaan masih hidup mengikut cerita orang lain. Ia seperti serpihan kaca kecil yang jatuh ke dalam hati. Kemana sahaja dia melangkah, ia menusuk lembut, mengingatkannya bahawa ada sesuatu yang belum selesai. Tetapi, kehidupan rumah tangga yang panjang mempunyai caranya tersendiri. Tidak perlu tergesa-gesa membuat keputusan. Biarkan sahaja fikiran itu meresap perlahan seperti teh panas yang memerlukan masa untuk mengeluarkan rasa sebenarnya. Beberapa minggu kemudian, mereka kembali ke Seoul seperti biasa. Bandar yang sama, bau yang sama, cahaya lampu yang sama. Tetapi kali ini, Camille seolah-olah berjalan dengan persoalan baru di kepala. Dia bukan sekadar mencari keseronokan. Dia ingin tahu sejauh mana kebenaran suara-suara yang telah lama didengarinya, terutamanya mengenai Malaysia. Ia bermula di sebuah gerai buah-buahan kecil di sekitar Myeongdong. Penjual yang rapat dengan Camille menghulurkan sepotong oren untuk dirasa, dan berkata seolah-olah bercerita tentang cuaca, kalau nak ke Asia Tenggara, jangan pergi sana, bahaya. Orang senyum-senyum tapi tak boleh percaya. Dia mengatakannya dengan riak wajah yang prihatin bukan menghina. Tetapi keprihatinan seperti itu menjadikan kata-katanya kedengaran lebih serius. Camille ketawa hambar dan bertanya kembali. Pernah pergi ke? Lelaki itu menggelengkan kepala. Tak, tapi kawan kepada kawan saya yang cerita. Lalu dia menyambung cerita seolah-olah dia sendiri berada di sana. Teksi yang membawa pusing-pusing, hotel yang mengenakan bayaran lebih, kedai yang berpura-pura ramah, tetapi kemudiannya memaksa membeli. Cerita-cerita ini tidak mempunyai bukti. Tetapi ia mempunyai emosi, dan emosi inilah yang membuatkan orang percaya. Menjelang petang, di rumah tumpangan, pemilik yang telah berbual dengan mereka selama bertahun-tahun juga mengatakan perkara yang sama. Malaysia seronok, tapi kena hati-hati. Ramai orang luar kena tipu. Kemudian dia cepat-cepat menambah. Saya cakap ni sebab saya risau.
Perkataan risau membuatkan Camille tidak berani membantah. Dia mengangguk seolah-olah mendengar, walaupun hatinya mula ragu-ragu. Jika semua orang berkata perkara yang sama, adakah ia satu kebetulan? Atau adakah semua orang hanya meminjam ketakutan antara satu sama lain seperti ayat yang sudah siap? Henry mendengar dalam diam. Dia adalah orang yang apabila mendengar perkataan kena tipu, isyarat amaran di kepalanya akan berbunyi serta-merta. Baginya, ditipu bukan sekadar kehilangan wang, tetapi kehilangan maruah atau keupayaan untuk melindungi keluarga. Dia tidak banyak bercakap tetapi mula membina logik keselamatan seperti tangga di dalam fikirannya. Jika pergi ke Korea selamat, maka tinggallah di Korea. Jika mahu ke Asia, pilihlah negara yang dikatakan lebih selamat. Dan Malaysia diletakkan di dalam kotak berisiko tanpa perlu dipertimbangkan. Camille cuba memberitahu dirinya, kita tak tahu yang sebenarnya. Tetapi ketakutan mempunyai kebolehan istimewa. Ia membuat kita menerima sesuatu yang belum terbukti, hanya kerana kita mahukan rasa terkawal. Semakin meningkat usia, keinginan untuk mengawal semakin kuat kerana masa untuk membetulkan kesilapan semakin suntuk. Suatu malam, mereka duduk diam di sebuah kafe di sekitar Hongdae. Camille perasan dua orang pelancong sedang ketawa bersama seorang pekerja kedai. Salah seorang daripada mereka memakai kemeja teh dengan perkataan Kuala Lumpur. Dia terpandang lebih lama daripada biasa dan bertanya kepada dirinya sendiri, kalau negara itu seteruk yang dikatakan, adakah orang akan memakai nama bandarnya dengan bangga begitu? Dia tidak meluahkannya kerana dalam rumah tangga ada beberapa perkara yang jika disebut pada waktu yang salah, ia akan serta-merta menjadi pertengkaran. Camille tidak mahu bergaduh, dia hanya mahukan kebenaran. Apa yang memburukkan keadaan ialah perbualan itu mula menjadi seperti satu penghakiman. Di pasar, ada yang berkata, orang Malaysia suka ambil kesempatan. Di kafe, ada yang berkata, orang Malaysia tak ikhlas. Di dalam kereta api, seorang pelancong berkata, kalau pergi sana, kena bersedia untuk ditipu. Setiap kata-kata itu terlalu serupa, sehingga Camille mula tertanya-tanya, adakah mereka benar-benar bercakap tentang negara yang sama, atau hanya bercakap tentang imej Malaysia yang telah diwariskan sekian lama? Henry juga perasan persamaan itu, tetapi dia mentafsirkannya secara berbeza. Dia tidak meragui sama ada ia khabar angin. Dia mempersoalkan mengapa perlu mengambil risiko. Dia memandang Camille dan berkata, kita dah cukup gembira di sini. Kenapa perlu uji sesuatu yang mungkin akan merosakkan percutian kita? Nada suaranya tidak keras, tetapi ada ketakutan yang tersembunyi. Takut jika sesuatu yang buruk berlaku, Camille akan kehilangan kebahagiaan yang baru ditemuinya. Camille mendengarnya dan hatinya menjadi lembut. Dia tahu Henry menyayanginya, tetapi cinta yang terlalu melindungi kadang-kadang seperti sangkar yang diperbubi daripada keprihatinan. Dia tidak mahu suaminya merasa terpaksa, jadi dia menyimpan persoalannya di dalam hati dan mula melakukan perkara-perkara kecil. Dia mencari maklumat tentang Malaysia, menonton video berjalan-jalan di Kuala Lumpur, mendengar suara orang ramai, bahasa mereka, tawa mereka, dan mendapati ia tidaklah menakutkan seperti yang dibayangkan. Di sebuah kuil di Seoul, Camille melihat papan tanda bertulis, jangan menilai seseorang dari kata-kata orang lain. Dia merasa seolah-olah papan tanda itu ditujukan khas untuknya. Dia berjalan keluar, menghirup udara segar, dan membuat keputusan. Dia tidak akan membiarkan hidupnya hanya terhad kepada negara-negara yang dibenarkan oleh orang lain. Tetapi keputusan Camille bukanlah satu tindakan drastik. Dia tahu dia memerlukan alasan yang boleh diterima oleh Henry, kerana Henry tidak takut mengembara. Dia takutkan ketidakpastian. Jadi dia mula berfikir seperti seorang istri yang penyayang. Jika mahu membawanya melihat kebenaran, dia perlu membuatnya merasa cukup selamat untuk membuka hati. Dan takdir seolah-olah memahami. Tiket penerbangan mereka yang seterusnya mempunyai laluan yang tidak dapat dielakkan. Transit di Kuala Lumpur selama 1 malam. Seolah-olah dunia sedang menghulurkan satu peluang kecil. Peluang untuk membuktikan bahawa perkara yang paling menakutkan kadang-kadang bukanlah sebuah negara baru, tetapi hidup dengan ketakutan lama. Camille belum tahu bahawa 1 malam itu akan membuatkan lelaki seperti Henry menggeletar seluruh badan. Bukan kerana bahaya, tetapi kerana kebaikan yang tidak pernah disangkanya akan ditemui di tempat yang pernah dihakiminya sebagai tidak boleh dipercayai sama sekali. Pada hari itu di Seoul, cuaca panas di hujung musim bunga. Panas yang tidak membakar tetapi membuatkan orang berjalan lebih laju tanpa sedar.
Camille dan Henry keluar dari stesen kereta api bawah tanah dengan peta di tangan, berniat mencari sebatang jalan kecil yang mempunyai kedai wangian dan kafe-kafe lama tersembunyi. Camille mahu membeli cenderahati untuk anak perempuannya, manakala Henry mahukan laluan yang pasti. Dia berjalan di hadapan seperti biasa, tetapi semakin jauh mereka berjalan, semakin rumit jalan-jalannya, seolah-olah bandar itu sengaja bermain teka-teki dengan pelancong asing. Camille berhenti untuk melihat papan tanda sekali lagi. Tulisan Korea itu kelihatan cantik tetapi tidak membantunya mengetahui arah. Henry mengeluarkan teleponnya untuk membuka peta, dan wajahnya serta-merta menjadi tegang. Isyaratnya lemah, seperti hati seseorang yang tidak mahu mengaku bahwa mereka benar-benar sesat. Mustahil, gumamnya kepada diri sendiri, seolah-olah sesat adalah satu kesalahan yang tidak patut berlaku kepada orang yang merancang segalanya dengan teliti. Camille melihatnya dan tidak ketawa. Dia hanya merasa simpati kerana dia tahu di sebalik ketenangan Henry, ada kebimbangan yang mendalam bahwa jika dia membawa istrinya sesat, dia akan kehilangan keyakinan dalam peranannya sebagai pelindung. Mereka cuba bertanya kepada seorang pekerja kedai berdekatan, tetapi bunyi di sekeliling terlalu bising. Tunjuk-menunjuk ke arah yang berbeza hanya membuatkan keadaan lebih keliru. Peluh mula membasahi dahi Henry. Dia tidak takutkan orang. Dia takutkan ketidakpastian. Ketika Camille hendak mencadangkan agar mereka kembali ke stesen dan bermula semula, tiba-tiba kedengaran suara seorang wanita dari sisi mereka. Dalam bahasa Inggris yang jelas, tetapi tidak kaku. Bukan seperti suara orang yang ingin menunjuk-nunjuk, tetapi seperti suara orang yang melihat mereka sebagai manusia terlebih dahulu. "Excuse me, are you looking for something?" Camille berpaling dan melihat seorang wanita muda dalam lingkungan lewat 20 perisan, membawa beg kain ringkas, memakai baju berwarna cerah. Pakaiannya tidak menonjol, tetapi matanya tenang luar biasa. Dia berdiri pada jarak yang sesuai, tidak terlalu dekat hingga terasa menceroboh, dan tidak terlalu jauh hingga seolah-olah tidak peduli. Dia hanya berdiri pada jarak di mana perkataan bantuan dan menghormati ruang pribadi boleh wujud serentak. Camille segera menjelaskan destinasi mereka. Wanita itu mengangguk perlahan dan melihat peta di telepon Henry. Dia tidak merampas telepon itu. Dia hanya menunjuk dengan hujung jarinya secara sopan, seolah-olah takut menggegarkan barang penting orang lain. Di sini, tapi kalau ikut peta saja, senang sesat sebab lorongnya tersembunyi. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah buku nota kecil, mengoyakkan sehelai kertas, dan melukis simbol-simbol mudah, gambar tangga, lintasan belang, dan sebuah bangunan di selekoh. Dia menulis "Turn left after the bakery" dengan tulisan tangan yang kemas. Seperti orang yang hidup dengan cermat, Henry memandang lukisan itu dalam diam, seolah-olah sedang menilai keikhlasan melalui perinciannya. Dia bersusah payah melukis untuk kita, fikirnya, tetapi dia masih belum mengatakannya. Orang seperti Henry tidak mudah menerima kebaikan. Dia takut penerimaan itu akan membuka ruang untuk ditipu. Camille tersenyum. "Terima kasih banyak. Awak baik sangat." Dia bercakap dalam bahasa Inggris, tetapi hatinya berkata lebih laju. Wanita muda itu ketawa kecil dan menyebut satu perkataan yang Camille serta-merta kenal, walaupun tidak memahami sepenuhnya maknanya, "Tak apa." Kemudian, dia menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat. Bukan satu upacara rasmi, hanya satu adab yang lembut seperti kain kapas. Camille tergamam seketika. Gerak-geri itu tidak seperti layanan perkhidmatan, tidak seperti urusan jual-beli. Ia seperti satu bentuk penghormatan yang tidak memerlukan pentas. Henry tidak dapat menahan diri daripada bertanya, "Awak orang Korea?" Dia bertanya dengan nada serius, seperti seorang juru audit. Wanita itu tersenyum. "Bukan, saya orang Malaysia. Datang melancong dengan kawan, tapi kawan saya ada di kedai kosmetik di sana." Dia menunjuk ke arah yang jauh dan menambah, "Maaf ya, bahasa Inggris saya mungkin tak sempurna, walaupun ia jauh lebih jelas daripada ramai orang yang pernah Camille temui." Perkataan maaf itulah yang membuatkan Camille merasa seolah-olah ada sesuatu di dalam hatinya yang beralih tempat. Orang yang menolong kita tetapi masih meminta maaf, fikirnya. Itu adalah logik kesopanan yang tidak mengharapkan balasan. Sebelum berlalu pergi, wanita itu bertanya lagi, "Kalau jalan nanti tak jumpa, boleh hantar message," sambil menunjuk ke aplikasi WhatsApp di teleponnya. Dia tidak meminta apa-apa balasan, tidak meminta untuk bergambar, tidak menunjukkan rasa bangga. Dia hanya menyediakan satu jalan keluar untuk orang yang tidak dikenali jika mereka sesat lagi. Camille menerima kertas itu seolah-olah menerima sesuatu yang lebih daripada sekadar arah ke kafe.
Dia menerimanya seperti satu bukti kecil bahwa kebenaran mungkin tidak sama seperti apa yang didengarnya sepanjang tahun. Apabila wanita itu hilang di dalam keramaian, Camille masih memandang ke arahnya. Henry berkata perlahan, seolah-olah kepada dirinya sendiri, dia nampak terlalu sopan untuk menjadi satu lakonan. Dia tidak berniat memuji, tetapi kata-kata itu terkeluar sendiri kerana otaknya sedang bergelut dengan realiti yang tidak sepadan dengan fail-fail lama yang disimpannya. Malam itu di bilik penginapan, Camille meletakkan kertas yang dilukis wanita itu di atas meja di sebelah katil. Dia tidak menyimpannya kerana takut hilang. Dia meletakkannya di situ seolah-olah meletakkan satu soalan yang jelas. Henry, dia memulakan dengan berhati-hati. Kalau seorang rakyat Malaysia menolong kita macam ni tanpa mengharapkan apa-apa, apa sebenarnya semua yang kita dengar selama ni? Henry mengeluh. Dia tidak suka soalan yang tidak disokong oleh angka. Seorang tak mewakili seluruh negara, jawabnya, mengikut logik lamanya. Tetapi suaranya tidak sekeras dahulu, seolah-olah temboknya sudah mula retak. Camille tidak berdebat. Dia hanya duduk di sebelahnya dan berkata perlahan, saya bukan cakap Malaysia baik atau tidak, saya cuma rasa. Kita mungkin sedang menilai berdasarkan suara yang paling kuat, bukan berdasarkan apa yang paling benar. Henry diam untuk masa yang lama, diam seperti orang yang sedang berlawan dengan dirinya sendiri. Kerana jika dia mengakui bahawa mereka mungkin salah faham, dia juga harus mengakui bahawa dia telah melindungi istrinya dengan ketakutan, bukan dengan kebenaran. Camille memandang keluar tingkap. Lampu-lampu bandar Seoul masih terang, tetapi di dalam hatinya ada satu imej baru. Imej seorang wanita Malaysia yang berkata tak apa dengan lembut dan berlalu pergi tanpa meninggalkan sebarang syarat. Dan pada saat itu, Camille tahu. Malam transit di Kuala Lumpur yang bakal tiba tidak lama lagi bukan lagi satu keperluan penerbangan. Ia akan menjadi satu ujian hati. Sama ada dia dan Henry akan memilih untuk percaya pada khabar angin atau memilih untuk percaya pada mata mereka sendiri. Tiket penerbangan itu seolah-olah takdir yang telah dilipat kemas di dalam sampul. Dari Seoul ke Paris, tetapi mesti singgah di Kuala Lumpur. Hanya satu malam, Henry menegaskan, seolah-olah menetapkan syarat dengan dunia. Hanya untuk berehat, kemudian terbang semula. Camille tidak membantah. Dia tahu jika dia menolak terlalu kuat, pintu itu akan tertutup. Tetapi di dalam hatinya, pintu itu sedang terbuka dengan sendirinya. Di dalam pesawat, Henry duduk tegak seperti biasa. Tangannya diletakkan di atas pasport dan dokumen tempahan hotel. Dia membaca setiap baris berulang kali, sehingga Camille hampir percaya dia membacanya untuk menenangkan hatinya sendiri. Jangan fikir sangat, katanya kepada Camille, tetapi sebenarnya dia memberitahu dirinya sendiri. Perkataan Malaysia di kepalanya masih terikat dengan suara orang lain, dan suara itu tidak pernah memberi jaminan bahawa semuanya akan baik-baik saja. Lampu di dalam kabin dimalapkan. Pesawat perlahan-lahan merendah. Suara kapten mengumumkan nama lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Clear dengan jelas. Henry mengangkat muka sedikit, seolah-olah mengakui bahawa mereka benar-benar sudah tiba. Camille pula berdebar, bukan teruja kerana keseronokan, tetapi kerana kebenaran bakal menjawab persoalannya. Apabila pintu pesawat dibuka, udara sejuk dan bersih mengalir masuk terlebih dahulu. Udara yang tidak berbau hapak, tiada ketegangan yang sering dirasai oleh orang yang takut ditipu. Penumpang bangun berbaris dengan senyap, tiada tolakan, tiada rungutan. Semua orang berjalan mengikut papan tanda di lantai, seolah-olah ia bahasa universal yang tidak perlu diterjemah. Henry memandang ke kiri dan ke kanan, lalu berbisik, pelik. Ramai orang, tapi tak kelam kabut. Belum sampai di kaunter imigresen pertama, Camille melihat papan tanda alu-aluan dalam pelbagai bahasa dengan pencahayaan yang selesa pada mata. Kaki tangan lapangan terbang berdiri di setiap pos, tidak menjerit memanggil orang, tidak menghalau dengan emosi, tetapi menggunakan tangan untuk menunjuk arah dengan sopan. Wajah mereka tersenyum tanpa paksaan, seolah-olah berkata, tak perlu tergesa-gesa, kami ada di sini. Camille memegang lengan suaminya dengan lembut. Dia tidak berkata, nampak tak, dia hanya membiarkannya merasainya sendiri. Apa yang benar-benar membuatkan Henry terpegun ialah kelancaran pergerakan orang ramai. Bukan kesunyian yang dingin, tetapi kesunyian yang lahir daripada saling menghormati ruang masing-masing. Tiada siapa yang mahu menyusahkan orang lain. Inilah yang dipanggil budi bahasa. Walaupun dia belum mengenali istilah itu, dia dapat merasakannya dari suasana sekeliling. Kaunter imigresen mempunyai barisan yang jelas.
Pegawai bercakap bahasa Inggris dengan cukup baik untuk menenangkan warga asing. Pandangan mata mereka bukan seperti mencari kesalahan, tetapi pandangan mata orang yang fokus melakukan kerja dengan profesional. Welcome to Malaysia. Ayat itu diucapkan dengan nada yang lembut, tidak kaku, tidak dibuat-buat, dan tidak cuba menjual apa-apa. Henry menerima pasportnya yang telah dicop dan menunduk memandangnya, seolah-olah memeriksa sama ada ini adalah realiti. Camil meminta diri untuk ke tandas. Semasa berjalan dia perasan lantai yang bersih berkilat memantulkan cahaya. Tandas berbau wangi lembut, tidak menusuk hidung. Semuanya teratur. Tisu tandas, sabun, pipe air berfungsi dengan baik. Dia ketawa kecil di dalam hati. Imej yang dilukis oleh orang lain di kepalanya mula kelihatan seperti salinan fotostat yang pudar. Apabila dia kembali, Henry sedang berdiri membaca papan tanda pengangkutan ke bandar dengan serius, seperti sedang membuat kerja rumah. Dia bertanya kepada seorang petugas wanita tentang cara terbaik untuk ke hotel mereka. Petugas itu tidak tergesa-gesa menjawab. Dia mendengar dengan teliti, kemudian menerangkan langkah demi langkah, sambil menulis nama perhentian di atas sekeping kertas kecil. Dia menghulurkan kertas itu dengan kedua-dua belah tangan dan menunduk sedikit. "Terima kasih," kata Camilla dalam hati. Merasakan bahawa ucapan itu dalam bahasa Melayu mempunyai suhu tersendiri. Bukan sekadar kata-kata sopan, tetapi seperti satu pengesahan. "Saya nampak awak..." Henry menerima kertas itu seperti menerima kunci penting. Dia tidak berkata apa-apa, tetapi Camille nampak bahunya sedikit menurun, tanda seseorang yang mula mengurangkan rasa waspada tanpa mengakuinya. Sebelum keluar, mereka singgah di sebuah kedai serbaneka di lapangan terbang untuk membeli air. Henry mengambil barang dan membayar dengan sikap waspada, menjangkakan harganya akan dinaikkan. Tetapi harga yang tertera adalah jelas. Juruwang memulangkan baki dengan tepat, tidak banyak bercakap tetapi memberikan senyuman nipis dan berkata, "Terima kasih." Henry terpandang wajahnya lebih lama daripada biasa, seolah-olah mencari helah yang telah diperingatkan kepadanya, tetapi tidak menemuinya. Keluar dari pintu utama ke Dewan Pengangkutan, udara Kuala Lumpur lebih hangat daripada Seoul tetapi tidak melemaskan. Kenderaan bergerak dengan teratur. Orang yang menunggu teksi tidak menjerit berebut. Terdapat sistem giliran, papan tanda, dan petugas yang menguruskan barisan dengan tenang, bukan dengan kuasa suara. Henry berkata perlahan, tak sama macam yang mereka cerita. Camille tidak menjawab serta-merta. Dia hanya tersenyum. Ayat itu penting. Ia datang daripadanya sendiri. Sebuah teksi membawa mereka ke hotel. Pemandunya, seorang lelaki pertengahan umur, tidak fasih berbahasa Inggris tetapi berusaha. Dia menunjukkan peta di teleponnya untuk mengesahkan laluan, seolah-olah bimbang penumpangnya tidak selesa. "Oke? This way faster," katanya perlahan. Henry mengangguk, seperti orang yang mula lebih mempercayai sistem daripada dirinya sendiri. Sepanjang perjalanan, dia melihat sebuah bandar yang terang dan hidup, tetapi tidak ganas. Orang ramai berjalan, ada kenderaan, ada bunyi, tetapi bukan bunyi yang menyuruh Anda berwaspada. Ia adalah bunyi sebuah bandar yang bernafas. Setibanya di hotel, penyambut tetamu menunduk hormat dengan senyuman. "Selamat petang, selamat datang." Dia mengulanginya secara semula jadi, bukan seperti menghafal skrip. Camille perasan, walaupun hotel itu tidak mewah, semuanya diatur untuk menjaga tetamu dengan sebaik mungkin. Henry menandatangani dokumen dan mengangkat muka. "Thank you," katanya ringkas, tetapi nada suaranya jauh lebih lembut. Malam itu, mereka keluar mencari makan berhampiran hotel. Sebuah kedai makan kecil dengan kipas siling yang berputar perlahan. Bau nasi lemak dan sambal yang wangi menusuk hidung. Pemilik kedai bertanya dengan sopan, "Nak pedas?" Camille menjawab, "Sikit," sambil ketawa. Pemilik kedai turut ketawa seolah-olah hidup ini tidak perlu sentiasa berjuang. Henry mencuba suapan pertama dan terdiam. Bukan terkejut kerana pedas, tetapi terkejut kerana rasanya lazat dengan cara yang jujur dan asli, tanpa perlu menunjuk-nunjuk. Kembali ke bilik, Henry duduk di birai katil, diam untuk masa yang lama. Seperti orang yang sedang menerima hakikat bahawa sesuatu di dalam kepalanya sedang runtuh. Tetapi ia runtuh dengan rasa lega, bukan sakit. Camille duduk di sebelahnya, tidak mendesak, tidak memujuk berlebihan. Dia hanya berkata perlahan, "Esok kita terbang balik. Tapi malam ni, sekurang-kurangnya kita dah nampak dengan mata kita sendiri." Henry mengangguk. Dia memandang tangannya sekali lagi, tangan yang pernah menggenggam kepastian. Lalu dia berkata perlahan,
seolah-olah membenarkan angin masuk melalui tingkap yang baru dibuka. Mungkin, perkara yang paling bahaya bukanlah negara baru, tapi kepercayaan lama yang tak pernah kita periksa. Camille memejamkan mata. Dia tahu ujian sebenar belum tiba. Esok mereka perlu menggunakan pengangkutan awam, perlu berada di tengah-tengah kesibukan bandar. Dan kadang-kadang, takdir suka memilih benda kecil seperti telefon bimbit untuk menguji sama ada kita akan percaya pada khabar angin atau percaya pada manusia di hadapan kita. Dalam malam yang sunyi di Kuala Lumpur itu, Henry tidak tahu bahawa dia akan mendengar satu ayat daripada orang yang tidak dikenali yang akan membuat lelaki keras kepala, sepertinya menitiskan air mata tanpa sedar. Bukan kerana ditipu, tetapi kerana dilayan dengan penghormatan yang jauh melebihi apa yang pernah diharapkannya daripada perkataan Malaysia sepanjang hidupnya. Pagi baru di Kuala Lumpur bermula apabila cahaya matahari masuk dengan lembut, tidak sekeras yang dibayangkan Henry. Bunyi bandar mula kedengaran perlahan-lahan. Bunyi tayar kereta yang sayup-sayup, suara orang berbual di kedai kopi, suara peniaga menyapa pelanggan dengan ayat pendek yang tidak difahami tetapi terasa mesra. Camille bangun lebih awal. Dia berdiri di tingkap, memandang ke jalan raya. Dia melihat orang berpakaian pejabat berjalan laju tetapi tidak berlanggar, melihat peniaga gerai berhenti untuk memberi laluan, melihat senyuman yang bukan untuk kamera tetapi sekadar untuk memulakan hari dengan baik. Dia berpaling memandang Henry yang sedang menyusun dokumen di atas meja seperti biasa. Dia masih orang yang sama, tetapi kekakuan di bahunya seolah-olah telah cair sedikit. Kita ada beberapa jam lagi sebelum ke lapangan terbang, kata Camille perlahan. Nak keluar jalan-jalan sekejap? Dekat-dekat sini saja. Henry diam seketika sebelum menjawab. Boleh, tapi kena jaga masa. Dia masih memerlukan syarat untuk merasa selamat, dan Camille memahaminya. Dia bukan mahu menang. Dia mahu Henry melihat. Mereka berjalan keluar dari hotel, melintasi sebuah kedai makan yang menghidangkan roti canai dengan bau kari yang harum. Penjualnya menundukkan kepala kepada setiap pelanggan, seolah-olah mereka saudara, bukan orang yang lalu lalang. Henry memerhati adegan itu seperti sedang mempelajari bahasa baru, bahasa adab yang tidak memerlukan kata-kata. Camille mencadangkan agar mereka singgah di sebuah kedai kopi kecil di hadapan hotel. Pekerjanya tersenyum dan bertanya, "Manis?" Camille menjawab, "Kurang manis." Henry memesan seperti biasa, ringkas, americano. Pekerja itu mengangguk dan berkata, "Boleh," seolah-olah menerima pesanan dan menerima kewujudan mereka pada masa yang sama. Sementara menunggu kopi, Henry mengeluarkan telefonnya untuk memeriksa masa, peta, dan segala-galanya untuk memastikan keadaan terkawal. Dia sentiasa begitu. Tetapi apabila kopi tiba, dia meletakkan telefonnya di atas kaunter seketika. Hanya seketika di mana hatinya terleka, percaya bahawa di sini tiada apa-apa akan berlaku. Mereka menghirup kopi, kemudian berjalan lagi sedikit di laluan pejalan kaki yang diteduhi pokok. Daun-daun bergoyang perlahan seolah-olah bandar itu sedang bernafas. Henry mula bercakap lebih sedikit. "Tak sesibuk yang aku sangka." Camille hanya mengangguk, tidak tergesa-gesa menyampuk dengan kandah cakap. Kerana dia tahu, jika ia adalah kebenaran, ia akan datang kepadanya dengan sendiri. Dan kemudian, semuanya terhenti dengan satu ayat yang keluar dari mulut Henry dengan suara yang rendah dan pendek. Telepon hilang. Camille berpaling serta-merta. Wajah suaminya pucat lesi, seolah-olah keyakinan dirinya terkuras dalam sekelip mata. Tangan Henry meraba-raba poketnya berulang kali, memeriksa setiap ruang seperti mencari bukti dalam satu kes jenayah. Dia cuba mengingati, di mana dia meletakkannya, adakah dia memegangnya sebentar tadi. Tetapi semakin dia berfikir, semakin keliru. Ketakutan membuat otaknya berputar-putar. "Jangan panik." Camille memegang lengannya. "Kita patah balik ke kedai kopi dulu." Henry mengangguk terlalu cepat, seolah-olah menerima arahan untuk memberi dirinya arah tuju. Dia berjalan lebih laju, tetapi tidak berlari. Dia takut kelihatan hilang kawalan. Dan itulah titik kelemahan Henry. Dia tidak takut kehilangan barang. Dia takut kehilangan image bahawa dia mampu mengawal hidupnya. Setibanya di kedai kopi, pekerja yang sama memandang mereka dan seolah-olah tahu apa yang telah berlaku. Dia tidak bertanya dengan kuat, tidak menunjukkan muka rimas. Dia berkata perlahan, "Ada barang hilang ke, Encik?" Kemudian menunjuk ke dalam. "Sekejap ya, saya tolong tengokkan." Dia bertanya kepada rakan sekerjanya dan kembali dengan ayat yang Camille ingat dengan jelas. Tadi ada pelanggan Melayu terjumpa. Dia dah serahkan pada kaunter, tapi sekarang dia dah keluar.
Katanya dia akan hantar ke kaunter Lost and Found di stesen LRT berdekatan. Henry tergamam. Dia tolong hantarkan? Nada suaranya seolah-olah bertanya, adakah logik seperti ini benar-benar wujud di dunia? Pekerja itu mengangguk. Ya, kebanyakan orang Malaysia macam tu. Sekejap saya telefon stesen. Dia mengangkat telefon kedai dan bercakap dalam bahasa Melayu dengan pantas. Kemudian, dia berpaling dan memberitahu mereka dalam bahasa Inggeris yang jelas, dia dalam perjalanan ke stesen. Dalam 15 minit lagi, barang akan ada di kaunter pertanyaan. Ungkapan dalam 15 minit lagi membuatkan Henry terdiam. Ia adalah kata-kata sebuah sistem. Ada masa, ada tempat, ada prosedur. Seolah-olah dunia tidak membiarkannya hanyut dalam ketakutan. Mereka menunggu. Henry tidak minum air, tidak bercakap. Dia memandang lantai, seolah-olah bergelut dengan pemikiran lamanya yang percaya bahawa kehilangan barang di negara asing bermakna tamat. Chamil memandang suaminya dan faham. Ini bukan sekadar telefon. Ini adalah kehidupan peribadinya. Gambar keluarga, tiket penerbangan, aplikasi bank, seluruh keyakinan dirinya tersemat dalam peranti itu. Dan ketakutan Henry bukanlah takutkan orang Malaysia. Dia takut bahawa dia telah salah percaya selama ini dan terpaksa mengakui bahawa dia pernah menghakimi orang yang tidak dikenali. Cukup masanya, pekerja itu memberitahu mereka untuk ke stesen yang dimaksudkan. Henry berjalan seperti orang yang memegang harapan di tangan, tetapi tidak berani menggenggamnya terlalu kuat, takut ia pecah. Di kaunter Lost and Found, seorang petugas pertengahan umur tersenyum nipis. "Selamat pagi," katanya sebelum bertukar ke bahasa Inggris. "Telepon hilang ya? Boleh saya dapatkan sedikit maklumat?" Dia bercakap dengan nada yang tidak membuatkan orang yang bersalah merasa lebih bersalah. Dia meminta Henry mengisi borang ringkas, bertanya tentang warna, model, gambar di skrin mengikut prosedur yang terasa semula jadi. Tidak sampai 5 menit, seorang lelaki masuk membawa telefon di tangannya. Dia memakai kemeja ringkas, wajahnya kelihatan sedikit letih seperti baru pulang kerja. Tetapi dia melangkah masuk dan melakukan sesuatu yang membuatkan Henry terhenti bernafas. Dia menghulurkan telefon itu dengan kedua-dua belah tangan, menunduk sedikit dan berkata dalam bahasa Inggris dengan pelat tempatan, "Minta maaf, saya terjumpa tadi. Saya takut encik risau." Henry menyambut telefon itu seolah-olah menyambut kembali seluruh dunianya. Dia segera membukanya, memeriksa gambar keluarga, aplikasi bank semuanya ada. Dia mengangkat muka untuk mengucapkan terima kasih, tetapi suaranya tersekat di kerongkong. Lelaki itu cepat-cepat menyambung, seolah-olah takut Henry fikir dia mahukan ganjaran. "Tak apa, encik. Barang encik. Saya cuma tolong." Dia menunduk hormat kepada petugas kaunter sekali lagi, seolah-olah ia perkara kecil, sebelum berpusing untuk pergi. Henry segera melangkah mengejarnya. "Tunggu. Boleh saya bagi sedikit wang sebagai balasan?" katanya pantas, seperti mahu menebus rasa bersalah yang tidak tahu di mana hendak diletakkan. Lelaki itu menggelengkan kepala hampir serta-merta. "Tak payah, encik." Kemudian dia berkata dengan perlahan dan jelas, satu ayat yang membuatkan seluruh bilik itu senyap. "Satu hari nanti kalau barang saya hilang, saya pun harap ada orang tolong saya macam ni." Ayat itu seperti tukul yang memecahkan tembok di dada Henry. Bukan pecah yang menyakitkan, tetapi pecah yang membenarkan cahaya masuk. Air mata mengalir tanpa sempat diseka. Dia berdiri kaku seperti orang yang tewas, tetapi sebenarnya, dia sedang menang-menang melawan ketakutannya sendiri buat kali pertama dalam bertahun-tahun. Chamil berdiri di sebelahnya, matanya berkaca. Dia tidak menangis kerana telefon itu kembali, tetapi menangis kerana melihat lelaki yang dicintainya sedang menerima hakikat bahawa kebaikan tidak semestinya riuh dan keselamatan tidak semestinya datang dari mengawal segalanya. Kadang-kadang, ia datang dari niat sebuah masyarakat untuk tidak saling menyakiti. Henry cuba berkata, "Terima kasih. Terima kasih banyak." Suaranya bergetar. Lelaki itu tersenyum lembut dan menunduk sekali lagi. "Sama-sama. Selamat jalan ya." Semasa berjalan keluar dari stesen, Henry tidak bercakap untuk masa yang lama. Dia memandang telefon di tangannya, seolah-olah ia bukan lagi sebuah peranti, tetapi sebuah pengajaran. Chamil tidak tergesa-gesa membuat kesimpulan. Dia tahu pengajaran yang paling mendalam akan bersuara pada waktu yang paling sunyi. Dan kemudian Henry bersuara perlahan, seperti satu pengakuan kepada dirinya sendiri. "Aku selalu fikir kesopanan itu satu lakonan. Tapi hari ini, rasanya mereka buat sebab betul-betul dari hati." Chamil menggenggam tangannya erat.
Dia tahu, hanya satu malam di Kuala Lumpur telah melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh 1000 ayat penerangan. Ia membuatkan seorang lelaki mula mempercayai manusia semula. Dan apabila seseorang mula mempercayai manusia, dia akan mula mempercayai kebenaran lebih daripada khabar angin. Tetapi kisah ini belum berakhir. Kerana apabila kembali ke Perancis, Henry dan Camille terpaksa berhadapan dengan suara-suara yang sama dari rakan-rakan mereka. Dan kali ini, mereka tidak akan berdiam diri lagi. Apabila pesawat mendarat di Perancis, Henry menyangka semuanya akan dilipat dan disimpan seperti resit di dalam dompet, satu pengalaman semalaman yang mengejutkan, dan hidup akan kembali seperti biasa. Tetapi dunia tidak berfungsi begitu, kerana apa yang benar-benar berubah bukanlah lapangan terbang atau jalan raya di Kuala Lumpur. Ia berada di dalam pandangan mata Henry. Pandangan mata yang tidak lagi mudah menerima cerita orang lain. Setibanya di rumah, belum sempat Camille membuka bagasi, rakan-rakan sudah menghantar mesej untuk bertemu, seperti biasa selepas setiap percutian. Ceritalah sikit, macam mana Saul? Suara dalam sembang itu bercampur antara teruja dan biasa, seperti perbualan sama yang berulang setiap tahun. Henry membaca mesej itu dan diam. Dia tidak mau bercerita. Kerana bercerita bermakna terpaksa mengakui bahawa dia pernah silap percaya. Dan lelaki seperti Henry lebih terbiasa untuk menang daripada mengaku. Malam itu, meja makan dipenuhi dengan aroma wine dan gelak tawa. Rakan-rakan bertanya tentang pasar Korea, tentang siri drama, tentang cendera hati. Camille menjawab dengan ceria seperti biasa. Tetapi apabila seseorang bertanya secara bergurau, macam mana persinggahan di Malaysia? Menakutkan tak? Teksi tipu duit. Semua suara di meja itu seolah-olah terhenti seketika. Bukan kerana soalannya kasar, tetapi kerana ia adalah kerangka kepercayaan yang biasa bagi semua orang. Camille berpaling memandang Henry. Dia tahu, jika Henry bercakap, dia akan bercakap dari apa yang dilihatnya, bukan apa yang dia mahu orang percaya. Dan jika dia yang bercakap, ia akan mempunyai lebih banyak pemberat daripada 10 pusingan perdebatan. Henry meletakkan gelas wine-nya perlahan-lahan. Dia berkata dengan suara yang tidak kuat tetapi cukup untuk membuatkan meja itu senyap. Tak macam yang kamu semua fikirkan. Ada yang ketawa kecil, seolah-olah menyangka dia hanya berlagak. Ayolah Henry, kau kan tak suka Asia. Kenapa pula nak bela Malaysia? Usik seorang rakannya. Henry tidak tersenyum. Dia mengangkat muka dan memandang setiap seorang daripada mereka, seolah-olah dia sedang bertukar peranan dari pendengar khabar angin kepada saksi di mahkamah kebenaran. Telefon aku hilang di Kuala Lumpur, katanya. Satu ayat itu sudah cukup. Meja itu senyap serta-merta, kerana semua orang tahu betapa pentingnya telefon bimbit kepada Henry. Aku sangka dah habis. Gambar keluarga, dokumen, aplikasi bank. Semuanya dalam tu. Dia menarik nafas dalam. Tapi seorang rakyat Malaysia jumpa. Dia hantar ke pusat barang hilang dan tolak duit ganjaran. Kau bernasib baik saja seseorang cuba merendahkan makna pengalaman itu kepada satu kebetulan. Henry menggeleng. Bukan sekadar nasib baik. Dia menceritakan perinciannya. Bukan untuk mendramatikannya, tetapi untuk memberi gambaran yang jelas. Pekerja kedai kopi yang tidak menunjukkan muka bosan, petugas kaunter yang bertanya maklumat dengan nada tidak menekan, lelaki Melayu yang menghulurkan telefon dengan kedua-dua tangan, dan ayat yang membuatkan air matanya mengalir. Camille melihat seorang rakannya mengerutkan dahi. Dia kenal riak wajah itu. Riak wajah seseorang yang berhadapan dengan maklumat yang tidak sepadan dengan kepercayaan lamanya dan sedang cuba mencari penjelasan lain untuk melindungi egonya. Dia cakap apa? Tanya rakan itu perlahan. Henry menjawab dengan lambat, seolah-olah masih merasai kata-kata itu di dadanya. Dia kata, satu hari nanti kalau barang dia hilang, dia pun harap ada orang tolong dia macam tu. Henry berhenti sejenak sebelum menyambung. Dia bukan cakap ayat berbunga-bunga untuk buat aku terharu. Dia cakap seolah-olah itu perkara biasa yang patut dilakukan. Meja makan mula dipenuhi dengan keluhan. Ada yang berpandangan sesama sendiri, ada yang mengelak pandangan. Kerana jika apa yang dikatakan Henry itu benar, ia bermakna mereka telah menghakimi sebuah negara berdasarkan cerita tanpa sebarang bukti. Camille menambah dengan nada lembut tetapi tegas. Saya tak kata tempat tu sempurna, tapi saya nak kata, kebaikan yang kita sangka mesti riuh, sebenarnya wujud dalam bentuk yang senyap. Dan kadang-kadang, yang senyap itu lebih mendalam. Seorang rakan wanita, yang paling lantang memberi amaran kepada Camille tentang Malaysia,
diam untuk masa yang lama sebelum berkata, "Kalau macam tu, mungkin aku terlalu banyak percaya pada cerita orang." Henry memandangnya dan mengangguk. "Aku pun sama," katanya ringkas. Tetapi ia seperti satu pengakuan di hadapan semua orang bahawa dia pernah silap, dan pengakuan itu tidak menjatuhkan marwahnya, ia menjadikannya lebih manusiawi. Malam itu, selepas mereka beredar, Camille membuka teleponnya. Dia tidak berniat untuk membesarkan cerita, tetapi hatinya tidak membenarkan perkara itu didiamkan. Dia tahu kabar angin menjadi kuat kerana kebenaran terlalu senyap. Dia mula menaip satu hantaran di media sosial, seperti menulis surat kepada dirinya yang semalam. "Saya pernah percaya Malaysia tempat yang perlu berhati-hati, sebab saya dengar begitu. Kami pernah menilai dari suara orang lain tanpa memeriksa. Tapi hanya satu malam di Kuala Lumpur mengajar saya bahawa kesopanan tidak bermakna kepura-puraan dan kesunyian tidak bermakna dingin. Kadang-kadang ia adalah penghormatan dan budi bahasa, rasa segan untuk tidak menyusahkan orang lain." Dia menyambung cerita tentang telefon yang hilang, tetapi memilih untuk menekankan ayat yang didengarinya, bukan kejadian itu sendiri, kerana satu ayat mampu mengubah hati seseorang. Dia mengakhirinya dengan soalan yang dia sendiri pernah salah jawab. "Anda percaya kabar angin? Atau Anda percaya apa yang Anda lihat dengan mata sendiri?" Hantaran itu tidak meletup serta-merta, tetapi ia mengalir perlahan seperti air yang meresap ke dalam kayu. Ada yang menekan suka, ada yang berkongsi, ada yang meninggalkan komen dari pelbagai negara. Saya pun ada pengalaman macam ni di Malaysia. Saya pernah berprasangka, tapi bila dah pergi, saya rasa bersalah. Dan yang paling membuatkan hati Camille bergetar adalah komen daripada seorang rakan di meja makan tadi. "Aku dah tempah tiket ke KL. Nak periksa sendiri." Henry membaca komen itu dan ketawa buat kali pertama dengan rasa lega. Bukan ketawa mengejek, tetapi ketawa seperti orang yang melihat dunianya semakin luas. Dia berpaling kepada Camille dan berkata, "Tahu tak, dulu aku fikir berubah fikiran itu tanda kekalahan, tapi sekarang aku tahu. Berubah fikiran itu tanda kematangan." Camille tersenyum. Dia tahu pengajaran cerita ini bukanlah tentang Malaysia lebih baik daripada Perancis, atau negara mana yang lebih hebat. Ia adalah pengajaran yang melampaui sempadan negara. Pengajaran tentang tidak membiarkan suara orang lain menjadi mata kita. Dan pada malam itu juga, Henry mengucapkan satu ayat yang membuatkan Camille terdiam, kerana ia bukan sekadar merancang percutian, tetapi merancang kehidupan. Lain kali, kita pergi betul-betul, bukan singgah saja. Kita pergi untuk belajar bagaimana kesopanan yang senyap itu boleh mewujudkan rasa selamat untuk seluruh bandar. Camille menggenggam tangannya erat. Dia tahu cerita ini sedang menuju ke bab seterusnya. Bab di mana mereka akan kembali ke Malaysia bersama orang lain. Dan kali itu, ia bukan lagi ujian kehilangan barang, tetapi ujian hati yang benar-benar terbuka. Kerana apabila kabar angin mula tewas kepada kebenaran, dunia akan mula bertanya soalan baru. Jika kebaikan itu benar-benar wujud, beranikah kita menerimanya tanpa ragu-ragu? 3 bulan selepas malam itu, di Perancis, Henry dan Camille kembali berdiri di Kuala Lumpur. Kali ini, bukan persinggahan yang terpaksa, bukan satu malam untuk melarikan diri. Kali ini, mereka datang seperti orang yang menerima kekalahan dengan bergaya kalah kepada kabar angin ciptaan mereka sendiri, dan menang dengan kebenaran yang dilihat dengan mata. Mereka tidak datang berdua. Kali ini, ada pasangan rakan lain yang turut serta, pasangan dari meja makan malam itu, yang pernah berkata Malaysia menakutkan dan kini mahu periksa sendiri. Di dalam pesawat, rakan itu cuba berlagak tenang, tetapi Camille melihat tangannya menggenggam tempat duduk dengan erat ketika pesawat mendarat, seperti orang yang sedang berunding dengan ketakutan di kepalanya. Sebaik sahaja keluar dari lapangan terbang, udara hangat memeluk mereka seperti selimut nipis. Bunyi bandar mula kedengaran. Bunyi kenderaan, pengumuman, suara orang di kaki 5. Tetapi apa yang mengejutkan Henry, ialah kebisingan itu bukanlah satu bentuk pencerobohan. Ia adalah bunyi kehidupan yang bergerak ke hadapan, berbeza sama sekali dengan kekacauan yang pernah dibayangkannya sebagai bahaya. Mereka memilih untuk menginap di kawasan yang lebih sibuk, sengaja membiarkan bandar menguji hati mereka, bukan sebaliknya. Malam pertama, Camille mengajak semua orang berjalan-jalan di pasar malam. Henry tidak menolak, tetapi dia mengulangi ayat yang sama seperti orang yang masih memerlukan pegangan. Jangan pergi jauh sangat dari laluan utama. Camille mengangguk. Dia tahu membuka hati bukanlah seperti terjun terus ke laut dalam. Ia seperti meletakkan kaki perlahan-lahan sehingga badan belajar bahawa ia tidak akan tenggelam.
Pasar itu terang benderang dengan lampu. Peluh bercampur dengan bau makanan mencipta aroma yang tersendiri. Suara peniaga yang kuat berselang-seli dengan musik dari kedai sebelah. Wajah rakan mereka mula tegang. "Terlalu ramai orang," bisiknya. Henry memandangnya dan berkata perlahan, "Aku pun pernah fikir macam tu. Tapi cuba tengok betul-betul." Dia menunjuk ke arah laluan. Orang bersesak, tapi mereka masih beri laluan pada budak-budak. Mereka masih senyum antara satu sama lain. Dan ujian sebenar datang tanpa amaran. Sebelum masuk ke sebuah gerai makan, rakan Henry itu meraba poketnya dan wajahnya menjadi pucat, sama seperti Henry dahulu. "Dompet aku tak ada." Ayat itu membuatkan Syamile merasa seolah-olah masa berulang. Tetapi kali ini, orang yang berada dalam situasi itu bukan lagi orang yang sama. Dan orang yang perlu memutuskan apa yang hendak dipercayai bukan lagi Camille. Rakan itu mula panik. "Kan aku dah cakap tempat ni." Dia hampir sahaja mengulangi ayat klise dari Kabar Angin. Tetapi suara Henry memotong. Lebih jelas dan lebih tenang dari sebelumnya. "Berhenti. Tarik nafas dulu. Kita buat satu-satu." Camille memandang Henry seperti melihat orang baru. Dia tidak memujuk secara kosong. Dia bercakap seperti ketua pasukan dalam situasi cemas. Tetapi dengan kehangatan dalam nada suaranya. "Ingat tak masa telefon aku hilang? Ada sistem, ada orang tolong." Dia berpaling kepada peniaga di gerai sebelah dan bertanya dalam bahasa Inggris yang perlahan. "Maaf, kawan kami hilang dompet. Ada tempat untuk dihubungi?" Peniaga wanita itu serta-merta menunjukkan riak risau. Dia tidak bertanya berapa banyak wang di dalamnya, tetapi bertanya, "Hilang dekat mana?" Lalu menunjuk ke arah sekumpulan penunggang motosikal perkhidmatan e-hailing yang sedang menunggu. "Boleh minta tolong abang-abang motor tu? Mereka kenal orang kawasan ni." Henry teragak-agak sejenak. Bukan kerana tidak percaya, tetapi kerana otaknya yang berfikiran Perancis masih terbiasa menganggap orang yang tidak dikenali sebagai risiko. Kemudian, dia membuat keputusan penting berdasarkan apa yang dilihatnya, bukan apa yang ditakutinya. Dia berjalan ke arah penunggang motosikal itu. Seorang lelaki Melayu berusia lingkungan 40-an mengangkat muka. Apabila mengetahui masalah mereka, dia berkata ringkas, "Boleh," dan bertanya soalan-soalan teratur, seperti senarai semak. "Datang dari arah mana? Singgah kedai mana tadi? Dompet rupa macam mana? Warna apa? Ada kad penting?" Rakan Henry menjawab dengan pantas kerana panik. Tetapi lelaki itu mengangkat tangan perlahan, seolah-olah menyuruhnya bertenang. "Tak apa, bang, nanti kita cari." Dia mengeluarkan telefon dan membuat beberapa panggilan, bercakap dalam bahasa Melayu dengan pantas. Kemudian, dia berpaling dan memberitahu dalam bahasa Inggris yang mudah difahami, "Ada orang nampak dompet jatuh dekat kedai jus buah kat simpang sana. Dia dah simpankan." Ayat "dia dah simpankan" membuatkan rakan Henry terdiam, seolah-olah ditampar lembut oleh kebenaran. Dia memandang Henry seolah-olah bertanya, "Ini betul-betul terjadi ke?" Henry tidak berkata, "Nampak tak?" Dia hanya mengangguk dan mengucapkan ayat yang Camille tahu akan menjadi titik perubahan bagi rakannya. Di sesetengah negara, orang tak tolong sebab takut menyusahkan diri sendiri. Tapi di sini, mereka tolong sebab takut kita yang susah. Mereka bergegas mengikut penunggang motosikal itu ke kedai jus. Pemiliknya, seorang wanita pertengahan umur, mengeluarkan dompet dari bawah kaunter dan menghulurkannya dengan kedua-dua belah tangan, seperti menyerahkan barang berharga. "Ini ke?" Rakan Henry hampir merampas dompet itu untuk memeriksanya. Duit ada, kad ada, semuanya lengkap. Dia berdiri kaku, bibirnya menggeletar. "Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak." Pemilik kedai tersenyum. "Tak apa, barang awak." Dia menambah perlahan, "Kalau hilang nanti stres, bercuti pun tak seronok." Ungkapan bercuti pun tak seronok itu adalah ayat biasa, tetapi ia menusuk terus ke hati orang Perancis itu. Kerana ia bukan ajaran moral, ia adalah pemikiran orang Malaysia. Kalau orang lain susah, suasana akan terjejas. Kita tolong supaya semua orang boleh bernafas semula. Rakan Henry mengeluarkan wang untuk diberikan kepadanya, tetapi wanita itu menggeleng laju. "Tak payah, encik." Dia berpaling kepada Henry dan berkata, "Kita tolong menolong." Rakan Henry diam untuk masa yang lama. Akhirnya, dia berkata dengan suara rendah seperti satu pengakuan. "Aku yang salah. Bukan salah sebab cuai. Salah sebab pernah percaya orang di sini akan ambil kesempatan." Malam itu, Camille tidak mengajak mereka ke bar atau tempat yang bising.
Dia membawa mereka ke sebuah masjid yang tenang berhampiran penginapan mereka. Di Kuala Lumpur, tempat ibadat bukan sekadar tempat suci, tetapi ruang untuk menenangkan hati. Sebaik sahaja melangkah masuk ke perkarangan masjid. Bunyi bising bandar seolah-olah lenyap digantikan dengan bunyi angin. Sayup-sayup kedengaran alunan zikir dan suasana damai yang tidak tergesa-gesa. Henry duduk di sebuah bangku, memandang cahaya lampu yang menerangi kubah dan berkata kepada Camille seolah-olah bercakap kepada dirinya sendiri. Aku dah faham. Kesopanan orang Malaysia bukan lakonan. Ia adalah budi bahasa yang serius. Rasa segan untuk tidak menyusahkan orang lain, walaupun mereka tidak kenal kita. Camille memandangnya. Tiada lagi air mata, tetapi hatinya terasa penuh, seolah-olah satu ayat telah melengkapkan keseluruhan cerita. Henry menarik nafas dalam dan menyambung, perlahan dan jelas seperti satu janji. Mulai hari ini, aku takkan biarkan khabar angin menjadi mata aku lagi. Aku akan lihat dengan mata sendiri dan menilai dengan hati yang terbuka. Rakan Henry duduk diam di sebelahnya sebelum bersuara perlahan. Aku pun sama. Dia ketawa kecil seperti orang yang malu. Kelakar kan? Aku takutkan Malaysia, padahal Malaysia yang tolong aku. Camille tersenyum. Dia tahu cerita ini tidak menjadikan sesiapa menang ke atas negara lain. Tetapi, ia membuatkan seorang manusia menang melawan tembok di dalam kepalanya sendiri. Dan itu adalah kemenangan yang paling hakiki. Malam itu, mereka berjalan pulang ke penginapan, melintasi jalan raya yang masih mempunyai bunyi, cahaya, dan orang ramai. Tetapi di dalam hati Henry, bandar itu tidak lagi bising seperti dahulu. Ia telah menjadi suara kebenaran yang mengalahkan kata-kata kosong. Dan dia tahu kisah ini perlu diceritakan lagi. Bukan untuk memuji mana-mana negara, tetapi untuk mengingatkan semua manusia bahawa belas kasihan tidak perlu dibuktikan dengan kata-kata. Ia dibuktikan dengan mengembalikan kepercayaan kepada orang yang pernah tidak mempercayai dunia. Pagi terakhir di Kuala Lumpur tiba dengan tenang, seolah-olah bandar itu sengaja tidak mahu mengganggu apa yang telah berlaku di dalam hati mereka malam tadi. Henry membuka langsir, membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam bilik hotel. Walaupun tidak mewah, ia bersih sehingga terasa seperti ada seseorang yang menjaganya tanpa perlu dihebohkan. Camille memandang ke jalan di bawah. Dia melihat orang memulakan hari mereka. Peniaga menyusun barang, pekerja pembersihan menyapu dengan perlahan, penunggang motosikal berbual sesama sendiri. Semuanya mempunyai rentak tersendiri. Seolah-olah Kuala Lumpur tidak mendesak sesiapa untuk menang, tetapi mendorong semua orang untuk terus maju bersama. Rakan Henry masih kelihatan letih, tetapi ketakutan di matanya telah hilang, seolah-olah pemulangan dompet itu bukan sekadar memulangkan barang, tetapi memulangkan kepercayaannya bahawa dunia masih mempunyai orang baik. Camille tidak lagi memujuk. Dia telah belajar bahawa apabila seseorang mula melihat sendiri, kata-kata kita menjadi tidak perlu. Hari itu, mereka berniat untuk berjalan-jalan di kawasan lama bandar dengan santai. Tidak mengejar check-in, tidak merakam video yang gah, hanya mahu bersama dengan bandar itu sepenuhnya. Henry mencadangkan untuk melawat sebuah kuil Cina yang besar sebelum pulang, dan kemudian singgah membeli cenderahati untuk anak-anak mereka di Perancis. Dia menyebut tentang anak-anaknya dengan nada yang lebih lembut, seolah-olah baru menyedari bahawa kehangatan tidak perlu dipaksa. Tetapi hidup suka memberi pengajaran terakhir tanpa notis. Ketika mereka turun dari tren LRT, Henry mengeluarkan teleponnya untuk melihat peta. Tiba-tiba, baterinya mati. Mungkin sebab banyak guna semalam, katanya sambil mengerutkan dahi secara automatik. Tangannya meraba poket mencari bank kuasa. Tiada. Dia berpaling kepada Camille, seperti orang yang kembali berhadapan dengan tembok ketidakpastian. Tetapi kali ini, tembok itu tidak setinggi dahulu. Kita sesat lagi nampaknya, kata rakan Henry, cuba berjenaka. Tetapi matanya masih ada sisa keraguan. Henry diam seketika, menarik nafas, dan kemudian mengucapkan ayat yang Camille tidak sangka akan didengarinya secepat ini. Kalau macam tu, kita tanya orang. Dia berjalan ke arah seorang pengawal keselamatan yang berdiri di hadapan sebuah kedai serbaneka. Lelaki itu tersenyum dan menunduk sedikit sebelum Henry sempat berkata apa-apa. Selamat pagi, kata Henry, satu-satunya perkataan bahasa Melayu yang dilatihnya. Ia serta-merta membuatkan mata pengawal itu bersinar, seolah-olah satu ayat kecil telah membuka pintu kemesraan. Henry bertanya arah dalam bahasa Inggris. Lelaki itu mendengar dengan teliti, kemudian menunjukkan arah dengan terperinci, melakar peta di udara. Jalan terus, pusing kiri, dalam 5 menit.
Kalau nampak kedai mi, seberang jalan, nanti jumpa pintu masuk. Dia bercakap perlahan untuk memastikan mereka faham dan menambah satu ayat yang membuatkan Camille tersenyum. Kalau tak jumpa, datang sini balik tanya saya. Bukan sekadar memberitahu dan selesai, tetapi satu bentuk tanggungjawab terhadap nasihatnya sendiri. Inilah yang Camille mula sedari dengan lebih jelas. Kebaikan cara Malaysia bukanlah emosi sementara. Ia seperti sistem kecil yang tertanam di hati. Sistem yang berfikir, orang lain tidak sepatutnya susah kerana kita. Mereka berjalan mengikut arah yang diberikan, melalui lorong-lorong dengan bau sarapan pagi, rumah-rumah kayu lama yang dilitupi pokok, dan suara ibu memanggil anak ke sekolah. Kesibukan itu tidak hilang, tetapi ia diselangi dengan kemanusiaan di setiap ruang. Tiba-tiba, rakan Henry tersadung sedikit, hampir jatuh. Seorang pelajar sekolah yang berjalan di hadapannya segera berpaling. "Abang okey?" katanya laju tetapi sopan, sambil memegang lengan rakannya untuk menstabilkannya. Rakan Henry tergamam seketika sebelum tersenyum kekok. "Terima kasih," katanya dalam bahasa Melayu dengan pelat Perancis, membuatkan pelajar itu ketawa kecil. Bukan ketawa mengejek, tetapi ketawa mesra. "Sama-sama," katanya, sebelum berlari mengejar rakan-rakannya. Henry melihat adegan itu, dan seolah-olah ada sesuatu yang terlerai di dalam dadanya. Dia berkata perlahan kepada Camille, "Dulu aku fikir pertolongan mesti datang dari orang dewasa, orang berkuasa, atau pihak berwajib. Tapi di sini, budak-budak pun menolong, dan ia adalah perkara biasa." Camille mengangguk. "Sebab mereka dibesarkan dengan budi bahasa," katanya perlahan. Rasa segan untuk biarkan orang jatuh di depan mata dan terus berlalu pergi. Mereka terus berjalan sehingga tiba di kuil. Bunyi bising bandar perlahan-lahan digantikan dengan bunyi angin dan loceng kecil. Henry menanggalkan kasutnya dengan lebih cermat berbanding sebelum ini. Bukan lagi kerana takut melanggar adab, tetapi kerana dia mula menghormati makna di sebaliknya, merendahkan diri supaya tempat dan orang lain merasa selamat. Camille melihat Henry berdiri dengan tangan dirapatkan, walaupun kekok, tetapi ikhlas. Pada saat itu, dia berpaling dan mengucapkan ayat yang seperti satu pengakuan seumur hidup. "Sebenarnya aku bukan benci Asia. Aku cuma takut." Dia menelan kata-katanya. Takut tak dapat kawal apa-apa, takut kena tipu. Takut kalau apa-apa jadi, aku tak dapat lindungi orang-orang aku. Dia memandang lantai dan ketawa pendek, sedikit pedih. "Aku terjemahkan ketakutan itu sebagai negara ni tak boleh dipercayai. Padahal sebenarnya, aku yang tak pernah beri peluang pada ia untuk buktikan dirinya." Camille tidak tergesa-gesa menjawab. Dia tahu sesetengah kata-kata perlu dibiarkan terapung di udara agar hati dapat menerimanya. Dia hanya menggenggam tangan Henry dengan lebih erat dan berkata, "Sekarang, awak dah nampak." Selepas keluar dari kuil, mereka singgah di sebuah kedai makan kecil. Pemiliknya, seorang makcik Cina, tersenyum lebar. "Makan apa, Haya?" Camille mendengar panggilan mesra itu dan hatinya tersentuh. Ia bukan kata-kata manis untuk melariskan jualan, tetapi satu budaya yang membuatkan orang asing merasa tidak tersisih. Henry memesan makanan ringkas dan memerhati bagaimana makcik itu menyediakan hidangan dengan teliti. Walaupun kedai kecil, pinggannya bersih, supnya panas, tiada usaha untuk menunjuk-nunjuk, tiada iklan, tetapi ada keikhlasan yang boleh dirasai. Semasa dalam perjalanan pulang ke hotel untuk bersiap ke lapangan terbang, rakan Henry berpaling dan berkata dengan nada serius, "Aku rasa aku kena minta maaf bila balik nanti. Minta maaf sebab pernah pukul rata semua orang." Dia memandang ke jalan raya. "Aku suka cakap negara tu macam tu, negara ni macam ni, padahal aku tak pernah tengok sendiri pun." Henry mengangguk perlahan. "Kita tak perlu minta maaf pada negara tu," katanya. "Kita perlu minta maaf pada kebenaran yang pernah kita enggan pandang." Camille mendengarnya dan hatinya terasa penuh. Dia tahu pengajaran dari perjalanan ini bukan tentang pelancongan, bukan tentang Malaysia atau Perancis. Ia adalah tentang kayu ukur kebaikan yang sering disalahgunakan oleh manusia. Ada yang fikir kebaikan itu mesti lantang, mesti pandai berkata-kata, mesti ditunjuk-tunjuk. Tetapi di Malaysia, kebaikan itu ialah menunjuk arah dan berkata datang balik kalau tak jumpa. Ialah menolong orang yang tersadung dan terus berlalu tanpa meminta pujian. Ialah memanggil orang asing dengan panggilan mesra supaya mereka tidak merasa keseorangan. Dan pada petang itu, sebelum menaiki kenderaan ke lapangan terbang, Camille menaip satu mesej ringkas, seperti benih terakhir yang ingin ditinggalkannya kepada pembaca. Jangan ukur belas kasihan dengan kelantangan suara.
Kadang-kadang, belas kasihan yang sejati cukup senyap untuk tidak memalukan sesiapa, tetapi cukup mendalam untuk mengubah seseorang seumur hidup. Henry membacanya dan tidak berkata apa-apa. Dia hanya tersenyum. Senyuman seseorang yang tidak perlu lagi menang melawan sesiapa, kerana dia telah menang melawan perkara yang paling sukar, dirinya sendiri yang pernah diseret oleh khabar angin. Dan di dalam hati Camille, dia tahu cerita ini belum tamat. Apabila pulang ke Perancis, mereka bukan sekadar akan bercerita, mereka akan melakukan sesuatu supaya orang lain dapat melihat dengan mata mereka sendiri, sama seperti yang pernah mereka terima. Apabila pesawat mendarat di Perancis, Henry menyangka semuanya akan kembali seperti sedia kala. Udara yang sejuk, jalan raya yang senyap, keteraturan yang biasa. Tetapi apa yang tidak sama lagi, ialah hatinya. Dia berjalan melintasi lapangan terbang tanah airnya dengan perasaan aneh, seolah-olah baru pulang dari tempat yang mengajarnya untuk percaya pada manusia semula. Malam itu, Camille membuka teleponnya dan memuat naik sekeping gambar. Bukan gambar mewah, bukan pemandangan yang gah, tetapi gambar sebuah lorong kecil di sebelah kuil dengan cahaya pagi di Kuala Lumpur. Dia menulis kapsen ringkas, "Kami pernah percaya khabar angin selama 8 tahun. Tapi kebenaran hanya perlukan beberapa hari untuk meruntuhkannya." Dia tidak menyalahkan mereka yang pernah bercerita. Dia hanya berkongsi apa yang telah mengubah mereka. Cara menunjuk arah yang bertanggung jawab, senyuman yang tidak mengharapkan pujian, dan ungkapan tak apa yang menolong orang asing tanpa mengira kos. Beberapa jam kemudian, komen mengalir masuk. Ada yang mengaku pernah berprasangka. Ada yang bertanya tentang laluan perjalanan. Ada yang menghantar mesej. "Saya nak bawa ibu saya ke sana." Rakan yang pernah mentertawakannya menghantar mesej pribadi. "Maaf, mungkin aku terlalu mudah bercakap." Henry membacanya dan berkata perlahan, seolah-olah berjanji kepada dirinya sendiri, "Selepas ini, aku tak akan biarkan suara orang lain menjadi mata aku lagi." Dia berpaling, seolah-olah memandang Anda yang sedang mendengar cerita ini, dan bertanya di dalam hati, "Jika esok Anda perlu memilih, adakah Anda akan percaya pada khabar angin, atau cukup berani untuk pergi melihat dengan mata Anda sendiri?"